Dapat I jadi coach lah hari ni. Okey. Okey, kita mula Ni lah sekarang. 45 minutes lah, boleh ya? Apanya? Full coaching lah. Yes. Okey, so 45 minutes ya? 45 minit. Ah. Kita akan berhenti lebih kurang pukul 10 lah. Okey. 40 minutes. 42 minutes. Okey, sila. So, apa khabar ni Datuk Ana? Alhamdulillah sihat. So, macam mana cuti sekolah? Baru tadi cucu datang 2 orang kan. Dia orang sekolah so mak dia bawa lah. Tapi dah balik dah ni. Okey. So meriah lah lepas habis pada kursus semua diganti dengan anak-anak cucu datang. Alhamdulillah Alhamdulillah masa hari kita pergi kursus tu dia nak datang tapi tok dia sibuk kan. Tok ibu. Yalah. Ni tok ibu dah free datang lah. Alright. Okey, Tok Ana, hari ini kita akan buat coaching. Okay, saya Yusri. So saya akan buat 3 best state lah semasa coaching dilaksanakan, iaitu saya akan fokus. Saya akan buat sesi coaching ini dalam soalan daripada Datuk Ana. Okey, Datuk Ana dah bersedia? Ya, insya-Allah. Ready, kalau boleh duduk dalam keadaan yang paling relax. Yes, insya-Allah. Paling relax, okey. Baik. Saya tengok Datuk Ana pun ceria hari ini. Jadi harap sesi coaching kita akan berjalan dengan lancar lah. InsyaAllah. Dan insya-Allah maklumat yang diberikan oleh Datuk Ana tu akan saya simpan dan sebagai rujukan untuk saya lah. Okey. Ya. Jadi tarik nafas Datuk Ana. Tarik nafas. Tahan dan lepaskan perlahan-lahan. Tarik nafas. Tahan dan lepaskan perlahan-lahan. Tarik nafas. Tahan dan lepaskan perlahan-lahan. Okay, baiklah Datuk Ana. Apa isu Datuk Ana? Apa yang Datuk Ana mahu? Saya ni kan saya rasa macam the issue is being a retired person. Saya rasa macam saya nak kerja. Saya mungkin nak kerja tapi should I work or should I just sort of live macam biasa je lah kan. Jadi itu yang the dilemma of being whether you nak kerja ke tidak. Kalau you nak kerja you kena look out for work. Kalau tidak you duduk rumah je lah kan. Buat apa yang you dah buat and enjoy yourself at home lah. Jadi itu saya punya dilemma whether I should work or should not. Okey, dah tadi Datuk Ana dah cakap Datuk Ana dah bersara, betul? Ya. Betul. So dah berapa lama Datuk Ana bersara? Dah setahun lebih daripada last February 2020. Okey. Jadi macam mana Datuk Ana rasa hidup dalam persaraan ni lah? Sebenarnya I find that saya buat ada je lah benda yang nak buat ya. Tak pernah tak ada apa yang nak buat. So I'm always occupied. Tapi cuma kita rasa macam you have the knowledge, you have experience in working. Kita nak memanfaatkan apa yang kita ada sebelum ni. Semasa badan kita masih sihat kan. Kita nak beri manfaat kan dengan ilmu yang kita ada. Jadi kalau saya tak kerja, saya akan duduk di rumah dan buat kerja macam biasa je lah. So I cannot share my experience. That's it. Okey, tadi Datuk Ana kata kalau Datuk Ana tak kerja, Datuk Ana akan buat kerja macam biasa kan. Apa pentingnya kalau bekerja tu bagi Datuk Ana? Saya rasa kalau bekerja tu saya akan beri manfaat kepada ramai orang lagi. Sebab I will be using my experience and whatever knowledge yang saya ada lah. Jadi saya akan berusaha kepada lebih ramai orang. That's why. Okay, Datuk cakap tadi, Datuk kata nak share experience kan. Apa pentingnya experience tu untuk Datuk Ana sharekan dengan apa ni orang? Saya rasa macam
kalau kita dah dapat apa yang kita nak, all this while you dah belajar buat bertahun-tahun, you dah diberi kemudahan buat segala benda, dan you dah bekerja, you dah gain all the experience, knowledge semua, jadi tiba-tiba you're not sharing it with people anymore, kan? You sampai retire and that's it, so rasanya macam kalau badan kita sihat lagi, kita masih boleh buat, kan? So maybe I should go out and work, that's how I think lah. Tapi at the same time, should I or should I not? Masih duk fikir. Kalau tidak pun saya buat a little bit of coaching here and there and things like that lah, tapi minimal lah, kan. Okay, kalau lah kata Datuk Ana cadang untuk bekerja semula, kan, apa preparation yang Datuk Ana dah buat? Sebab daripada dah setahun dah bekerja. Kemudian kan nak terfikir untuk bekerja balik, dan apakah persediaan yang mungkin Datuk Ana buat untuk kalau Datuk Ana fikir untuk masuk balik dalam pekerjaan tu? Saya rasa in term of preparation, it depends ya. Kalau saya kerja kat universiti, on the research side, memang saya cuma tak ada lab lah, tapi saya memang ada knowledge in my research ya. For me, kalau kat mana-mana pun, kita experience in working tu is still there, walaupun dah retire for 1 year, the experience is there. Okay, kalau antara skala 1 hingga 10, skala 1 tak bekerja, skala 10 nak bekerja semula. Okay, berapa dia punya skala? Saya rasa between 7 to 8 lah. Boleh spesifik lagi antara 7 to 8 bagi yang spesifik? Maybe 8 lah kot. 8. Jadi, tadi antara skala tidak bekerja dengan kembali bekerja semula ada 8. So, boleh tahu tak kenapa tak 10? Sebab nampak macam Datuk Ana ni bila 8 tu maksudnya masih ada berbelah bagi nak ni kan ada. Jadi dari itulah saya tanya tadi dari pergi. Okey. Sebenarnya tujuan saya nak kerja ialah nak beri manfaat, nak share experience and things like that. At the same time, kalau saya tak keluar kerja pun, I'm doing some coaching, I'm doing some, maybe manfaat kepada keluarga saya lah. Kat rumah tu kita masak lah, untuk family and all that sort of thing. Maybe I'm still contributing. Tapi cuma saya ni memang dah biasa kita macam, you have something to do. Jadi maknanya you have a vision, I want to do that. And I want to finish it and I want to dapat tunjuk something. Jadi itu yang saya tak boleh buat. At the moment, at home je lah kita buat apa yang daily. I rasa macam time flies very fast, tapi I tak nampak the achievement. I don't know, maybe patutnya orang retire tak perlu kot nak nampak achievement kot, tapi that's how I feel, Okay. Tadi Datuk Ana cakap nak feel. Nak feel achievement tu. Yes. Oh, dah sangkut ke? Okay, boleh saya mencelah kejap? Boleh. Okay, apa ni, Yusri, you tak selesaikan lagi apa yang Datuk Ana nak tu. Actually, Datuk Ana is in dilemma, kan? Betul tu? Ya, betul. Nak continue di professional or nak cari kerja. Yes. Okay. So benda tu belum settle lagi. Actually you have to gali lagi. Help Datuk Ana to make a choice. Actually it's a choice coaching kat sini. Okay. Sebab soalan-soalan yang Yusi tanya tu kita dapat tengok tak tahu yang tujuannya tu, kan. You assume yang Datuk Ana nak daripada soalan lah yang saya dengar, assume yang Datuk Ana nak kerja, kan. Pasal tu tanya dia preparation apa semua itu. That is not that you haven't come to that yet. Selesaikan dulu atas tu, sebab saya dapati terlalu cepat dah masuk seolah-olah Datuk Ana dah buat keputusan.
Perasan tak? Perasan. Betul. So what are the question yang you should ask yang beginning apabila Datuk Ana kata saya ni dalam dilema sama ada saya nak continue berehat sebagai pensioner ataupun nak cari kerja. Apa soalan yang perlu ditanya? Pasal tu mula-mula tadi saya dapati you gathering of information boleh katakan tak ada. You have to tanya exactly gathering of information awal-awal tadi tu tanya dia ada lebih tanya sikit kan kerja nak buat apa bersara buat apa dan sedikit tu actually kena tanya sedikit lagi tentang apa yang pekerjaan apa Datuk Ana buat dulu kan and then get some detail about the work and tentang nak continue bersara tu what does it mean by that. Then dia punya what is in her mind, what is her identity, what she will look at herself is you do this, she do that. Pak Syim? Ya. Boleh ke kalau dia kata dia dah bersara tapi dia fikir untuk bekerja kan? Betul lah Pak Syim kata kita kena like information gathering sebelum ni buat apa. And then kerja tu nak bekerja kerja part time ke full time ke, I think this is something yang kita boleh tanya kan Pak Syim? Ya, kita boleh. Itu saya kata waktu gathering information tu. Sebab tadi you assume a lot kan? That is your map. Nak bekerja tu apa benda. Itulah nak bekerja tu kerja yang macam mana? Kerja nak buat apa? And then kenapa pentingnya? Lagi satu, I'm in a dilemma. I kata first thing tadi. I kata kalau pencen, apa yang Datuk faham maksud pencen tu kan? Pencen tu maksudnya kita tak tahulah, kita tak tahu apa yang Datuk faham tentang pencen. So saya nak tahu Datuk tak nak buat apa-apa ke? Slow down a bit kan. Ini bukan ada benchmarking apa semua kan. Be relaxed, be a bit informal. Tak payahlah nak dengan bahasa bakunya apa semua tu, relax sikit. Put yourself at ease. Dia sebenarnya memang selepas daripada coaching tu memang saya tak ada latihan jadi dia punya itulah. Terlekat. Jadi itulah kata dia jadi macam tak apa ni lah kan. Tak apa. Tadi pun saya nak cuba jugalah. Saya memang keberatan nak ambil tadi sebab saya tahu. Tapi saya cuba jugalah. Saya dah. Tak apalah, itu tujuan kita ada malam ni. So, alright. Okay, now you know, then you can start balik tanya I. Oh, start balik. You want to gather a bit more information or something like that. Okay, nak start pada awal balik ke? Okey, tak payahlah yang step itu ini apa semua tu kan. Apabila Datuk Ana dah bagi tahu, okey sekarang Datuk Ana bagi tahu, mungkin Datuk Ana repeat sekali lagi, kemudian from there you start the question. Okey, apa yang Datuk buat sekarang? Okay, sekarang saya duduk kat rumah and I'm doing some work lah, sedikit macam kerja untuk Academic Science, and I do some coaching also online ya. Most of the time everything is online je lah, tak ada ni. So jadi saya rasa macam my days goes very fast, tapi saya tak nampak macam apa benda saya dah buat macam itulah. Okay. Kalau Datuk nak bekerja semula tu kan, Datuk nak kerja yang macam mana? Full time atau part time? Actually it depends. Saya rasa full time pun boleh, because saya memang I'm quite free in the sense lah kan. Saya biasa full time pun okey. Kalau tak ada full time, part time pun okey, as long as I can, I have something yang solid yang saya kerja.
You know, you nampak you pergi kerja, you ada apa, to me I always vision is very important. Jadi bila saya kerja, saya ada vision, this is what I want to do and I can do it, you know, macam tu. Jadi itu yang saya rasa macam kalau saya kerja, I will find that my time is filled with all that lah. Okay. So tadi Datuk cakap kalau bekerja tu ada vision. Apa yang Datuk faham berkenaan dengan vision Datuk? Selalunya kalau kita kerja in whatever ni lah kan, you akan kata, okay, saya kerja di universiti ni sebagai seorang pensyarah, okay, saya ada this course to finish and I will do this course and to get the best out of the student. So itu saya punya selalunya vision saya. Jadi at the end of the session, student ni akan dapat exam, dia dapat good result and whatever lah. Jadi ada lah saya punya selalunya saya punya vision. Tapi at the moment benda macam tu tak ada lah, because kita buat kerja, you know, tak ada something yang you do solid lah as a job. Kalau dekat rumah lah. Okay. Saya dah blur. Minta maaf, saya dah blur. Satu kat situ, apa ni Yusri? Apa nama, to your mind, apabila Datuk Ana kata dilema, what is your interpretation of that dilemma? Dilema yang macam mana? Dia punya dilema tu apa yang datangkan dilema pada dia? Tanya je lah. Datuk asal. Okay. Datuk cakap apa? Make it simple. Macam kan, okay, Datuk tadi saya dengar Datuk kata Datuk dalam keadaan dilema. Okay, pick up that keyword dilemma tu. How you want to ask that question related to dilemma? Okay, Datuk tadi Datuk ada cakap pasal dilema kan. So apa yang Datuk masukkan dilema tu? Okay, sebenarnya seperti saya kata, saya dah retire ya. My dilemma is that, you know, I'm whether I want to stay at home or I want to go to work. Saya nak kerja ke ataupun saya just nak duduk kat rumah and yalah, retire fully lah kira ya, tak ada kerja. Tapi kerja kat rumah je lah kan. So dilema saya ialah whether should I go out and work or should I just stay at home and do whatever. Saya ada dilema ni sebab saya rasa kalau saya tak kerja, I cannot contribute much in term of my knowledge, in term of my experience, ya, which I think that could help more people. Itu yang saya rasa yang lebih akan beri manfaat lah. Itu saya rasa yang kalau kenapa saya patut kerja. Tapi kalau duduk rumah pun, I'm contributing to the family lah, and I'm contributing the small way, sedikit coaching sana, and then kerja sedikit dengan academic science, macam itulah. Okay. Kalau dibagi saya nak pick up yang Datuk Ana tanya tu, ni soalan saya lah kalau saya post kan. Okay, saya akan tanya Datuk Ana. Datuk kata dilema nak sama ada nak duduk di rumah ataupun dah berapa lama keadaan dilema Datuk tu bermain dalam pemikiran Datuk? Okay. Can I answer that question now? Yes. Alright, sebenarnya saya daripada mula saya retire, because saya retire bulan 2 last year, and kemudian MCO. Semua orang duduk kat rumah ya. And after that, bila saya rasa okay, tak apalah, MCO memang definitely lah tak ada kerja kan. Tapi after that, bila dia buka balik sekejap, saya dah mula 3-4 bulan duduk kat rumah tu, saya rasa macam I should be doing something else, you know. Macam tu lah. So itu yang saya rasa macam dah lebih dekat setahun lah juga saya duk berfikir. Okay. I nak pick up. Saya dengar tadi Datuk kata I should be doing something else. Yes. What does it mean, doing something else? Doing something else maknanya keluar bekerja, memberi manfaat kepada lebih ramai orang, you know. So that is my something else, because beside yang apa yang saya buat di rumah, seperti saya katalah tadi, some work for academic science, some work for coaching, tapi very minimal lah ya. Okay, Yusri, continue.
Bukan dalam co-estate lah ni. Blur. Okey, saya nak tanya Datuk, tak apalah saya siapa-siapa ni saya minta yang lain-lain pun kalau nak ni tanya soalan silakanlah sebab Yusri dia kata sometimes dia stuck kan. Okey. Kalau saya boleh tanya sekali lagi Datuk, berapa tahun Datuk bekerja sepenuh masa? About 30 tahun rasanya. 30. 33 years. 33 years. Dalam satu organisasi Datuk? Banyak organisasi. Ya, dekat universiti, kemudian dekat kementerian, lepas tu balik ke universiti, kemudian pergi kementerian balik, macam tu. Okay. So what were you masa bekerja 30 tahun tu walaupun tempat-tempat yang lain? Your feeling towards work, your commitment towards work? I love my job. Saya sangat suka kerja saya. Saya sangat suka. I love teaching, I love doing administrative work, I enjoy my work. Itulah sebabnya rasa macam nak keluar pergi kerja lagi sebab I enjoy my work. Okay, so dapat tangkap Rosli? Apa ni Yusri? Okay. You put the question then suddenly thing coming out. You're right. Okay, Datuk kata disebabkan itulah nak keluar bekerja lagi. Okay. Disebabkan apa yang Datuk kata tadi, enjoy your job and all that lah kan. So that nak keluar tu, okay, disebabkan Datuk bekerja 30 tahun, enjoy the job and all that apa semua, okay, nak keluar bekerja ni, nak continue bekerja sepenuh masa, how strong is that desire? I think it's getting stronger now. It's getting stronger now because saya rasa macam I can, insyaAllah, badan I sihat lagi, I can do things. Jadi saya rasa macam it's quite strong, that feeling of wanting to work. Okay, Datuk kata getting stronger now. What make that thing getting stronger tau? Sebab saya rasa macam, if, I enjoy going out, doing work. I enjoy doing, at the moment, tak ada apa yang solid as that yang saya buat. Ada that perkataan now tu. That now tu what happen that now yang make it stronger? I don't know, maybe it's just, rasanya because dah lama, dah setahun ya, duduk kat rumah. So you rasa macam, oh yeah, you have to go out and work, you do something. Rasanya lebih kurang macam tu lah. Okay, so katalah Datuk make that comparison kan. Bekerja dulu, sekarang dah pencen kan, duduk di rumah. Dan duduk di rumah. Kalau Datuk lihat keadaan Datuk dalam keadaan dua senario tu, yang mana yang teruja? I think going out to work. Tapi duduk kat rumah pun I have no problem at all because it's you have your own free time buat benda-benda apa you nak buat kan. Tapi kalau pergi kerja tu saya rasa macam I can do much more. That's how I feel. Alright. Yes. You can, but at the same time, just before that, you kata getting stronger now. Yes. Getting stronger now. Then is it that getting stronger now will slowly diminish that of staying at home? Maybe. So kalau saya minta Datuk put in skala kan, kalau after Datuk kata getting stronger now, so dalam 0 to 10, 10 tu memang whatever happen Datuk will go out and work, kan? Kemudian yang satu lagi tu duduk dekat rumah. Kalau 10 tu memang nak duduk rumah sajalah. Okay. So, macam mana?
Okay, I think going out to work, I would say 8 because that 2 tu I reserve. Kalau kata I duduk kat rumah pun, there's no problem at all, you know. Only I tak satisfied what I want to do lah. Saya nak bekerja, nak pergi contribute, I tak satisfied that. Tapi still, it doesn't hurt you so much, or it doesn't, cuma you macam your dream doesn't, ini itu je lah, you know. You want to work because you have you want to do more. Tapi kalau kata you tak kerja pun, no harm, you know. I'm at home, I'm doing whatever biasa lah kan. Cuma you feeling of cannot contribute more to other people. Yeah. Okay. So now Datuk came up with another factor there. Contribute. What kind of contribution? Like I say, you know, contribution in terms of my experience, in terms of my knowledge, you know. Saya dekat universiti dulu sebagai seorang profesor, saya do a lot of research and all that kan. Those are knowledge, you know, and you don't get that knowledge easily. So kalau I boleh contribute to the younger generation, I would definitely, you know, be contributing. So macam itulah. So that's why I feel that if I go out and work, I can contribute in a sense. Okay. What you will become when you can contribute? I'll be very happy. I can rasa satisfied. Very happy. How do you see yourself? Oh, I think if I were to be given that chance again, I'll be very happy, you know. I rasa macam fulfill in the sense that my knowledge, my ini boleh digunakan lagi, especially for the young generation. All right. What would be your identity then? Yeah, I rasa macam I'll be very, saya akan rasa bersyukur dan akan merasa, you know, I am giving. I am giving. Okay, now what has become to the other side of the dilemma, staying at home? That saya rasa itu dah becoming very small lah, because kalau saya keluar kerja, saya akan keluar kerja dan, you know, because kita dah biasa kerja. House ni memang kita dah ada kita punya track, nak jaga rumah, nak apa semua kita dah tahu dah what we should be doing. But this is something outside, a bit more exciting untuk saya, nak contribute, nak do more things. You know, after 30 years of doing things like that, you dah balance your life. Jadi being at home tu, yes, home punya ni I can manage insyaAllah, tapi doing other things is the one yang I want to do. Yeah. Okay, itu one word yang saya nak tanya, dan Datuk dah sebut, dah balance your life, kan? So which one will balance your life more of the two? I rasa going out to work, I feel. Yes. Masa going out to work. Yeah. Then the other side tu, tadi Datuk kata dah getting less and less. So are you going to overcome that? In case anything happen, you can overcome by going to work and overcome whatever staying at home though. Anything that may affect you lah, katakan you overcome that. I think so. Yeah. Yeah. Okay. So now what Datuk want to do? Maybe I should be going out looking for things to do. Looking up a job. Okay. Maybe balik ke universiti. Okay. Mengajar. Okay. So Datuk betul-betul nak going out and seek for job? Yeah, I think so, yes. Yes. Okay. Yusri? Boleh sambung tak after that? Minta maaf. Okay, siapa nak sambung? Siapa nak sambung kah? Siapa nak sambung? Cepat, nanti Datuk Ana tak dia pergi kerja pula.
Okey, tak apalah. Saya sambung balik. Dan after that, hopefully, okay, Datuk Ana, saya nak tanya sekali lagi. Kenapa Datuk Ana nak balik kerja semula? Okay, this is to satisfy my untuk memberi manfaat kepada orang di luar sana, to more people actually, untuk beri manfaat, especially if I were at the university, I akan beri manfaat kepada more students and more people at the university lah, in terms of my research semua. Okay, everybody remember what is the keyword there? Banyak kali Datuk mention. Wawa tadi dia mention. Manfaat. Manfaat kan. Remember, keep that keyword because you need to pick that up later on maybe. Okay, next apa nak tanya? Yusri? Tak ada roket depan. Tak ada roket. Lepas soalan kenapa tu kan, kalau nak ikut lah kan, apa nak tanya Datuk? Mungkin makna kepada manfaat tu? That one can come later. That can come later. Manfaat yang macam mana yang Datuk maksudkan? Dah kita dah benda tu dah demi tu kita dah selesai dah. Saya dah selesaikan tadi kan. Sekarang ni Datuk will go out and seek for job, kan? So dia dah apa ni yang nak duduk dekat rumah tu dah diminishing dah dia punya daripada pemikiran dia tu. So now she will go out kan, dan saya dah tanya sekali lagi kenapa dia nak keluar buat kerja. Dia kata nak bagi manfaat kepada orang dekat luar kan. So now what is the issue now? The issue now is she's going out to work. So kita nak memantapkan lagi supaya benda tu berlaku, supaya matlamat tercapai. Tak ada. Okey. Next apa ni soalan VAK kan? Yusri? Ya. Apa yang Datuk rasa bila dapat bagi manfaat pada orang? No, bukan manfaat lagi, kerja. Kerja. Okey. Jadi apa yang saya rasa bila saya dapat bekerja lagi bekerja. Okay. Saya akan rasa satisfied saya akan dapat saya rasa puas hati, happy saya dapat berkhidmat lagi untuk memberi manfaat kepada orang lebih ramai lagi lah di luar sana. Itu K. Ada dua lagi, VAK. Bagaimana Datuk apa yang Datuk dengar orang cakap bila Datuk keluarga Datuk cakap bila Datuk keluar bekerja balik? Saya rasa they will say that okay, it's her, she loves to work, so that's what she wants to do and that's her, so I think most people knows, my family understand me very well, my husband understand me very well, that's I enjoy working and I always love to do that lah, jadi saya suka jadi itu. Dan apa yang saya lihat, I think my family pun akan rasa bila tengok saya senang, mereka pun akan lebih senang agaknya. So kalau Datuk tadi Datuk dah cakap lihat, Datuk dah ni bukan coaching, Datuk dah cakap lihat tadi, dah perlu tanya lagi tak yang visual tu? Kena tadi dah masuk lihat, tak payahlah kan? Kena tanya. Kata saya akan nampak my family. Nampak. Okay, bertambah will feel much better because saya dah dapat apa yang saya dapat. Okay, kalau Datuk nak bekerja dalam ni kan, so bila Datuk nak mulakan? As soon as possible. Bila ada opportunity, saya akan
mula kerja. So as soon as possible, boleh Datuk spesifik sikit tak? Saya ingat dekat situ Datuk kata kuat ada keyword tadi. Datuk kata dia nak keluar, seek for job, dia nak keluar. Dia tak semestinya dia bekerja lagi, mungkin dia keluar orang tak nak employ dia kan. Yes. Dia nak keluar. Now isunya dia nak keluar cari kerja. Jadi soalannya okey. Tadi awal-awal Datuk kata Datuk dah buat keputusan nak bekerja, jadi Datuk kata saya akan keluarlah untuk cari kerja. Okey. Tapi macam VAK apa semua tu tadi okeylah apabila dapat kerja kan. So apabila dia dapat bayangkan dan apa ni dah dengar rasa apa semua tu untuk apabila dia bekerja. So sekarang nak pergi cari kerja, so soalannya ialah bila Datuk nak keluar pergi cari kerja. Oh. Bukan bila Datuk nak start ni. Kerja tak ada lagi. Kerja tak ada lagi. Okay. Pasal tu coach you say dengar betul-betul active listening. Dengar every word. Okay. Datuk apa ni dia tanya bila Datuk nak pergi kerja. Okay. Jadi saya in fact now pun I'm just looking around kalau ada apa opportunity untuk mengajar balik atau buat administrative work di universiti lah especially Next. Soalan konteks. Bila, dengan siapa dan di mana kan? Dengan siapa? Okey, di mana Datuk cadang ni nak pergi cari kerja dulu lah. Saya rasa di mana tu most probably di universiti lah dekat research center dekat universiti dan juga bila tu as soon as possible lah sebab sekarang ni saya menjadi penasihat untuk one of the research center kat universiti, so maybe penasihat tu it's just a penasihat lah, bukan a full time job mungkin saya boleh cuba tanya if I can become full time instead of just penasihat. Okay, kalau Datuk nak pergi cari kerja tu lah kan, dengan siapa Datuk? Saya sendirilah. Kalau kata dengan saya sendirilah saya akan pergi sendiri. Betul. Jadi ada tak dalam Datuk nak mencari kerja tu kan, ada tak apa-apa halangan? Saya tak nampak apa halangan except for whether the research center can employ, boleh membayar, can employ a person yang retired in my dalam kapasiti saya lah, yang dulu seorang pensyarah, sekarang whether they can afford to pay the amount that kalau kita seorang postdoc, kalau saya sebagai postdoc, gaji postdoc, whether that center can afford to pay that. Yusri, kenapa you tanya soalan itu? Sebab dia dah kata dia nak mencari tu. Saya ikut ayat-ayat roket lah. Okey. Kemudian bawah tu dia yang ayat kesedaran tu dah halangan tu. Halangan tu bawah sekali kan? Selepas itu kan. Lepas kontak bila, dengan siapa, di mana tu. Lepas tu apa? Tindakan kan? Tindakan ke halangan ulang? Saya pun dah tak. Halangan bawah sekali. Oh, halangan bawah sekali? Bawah, halangan bawah. Oh, okey. Lagipun
jangan, walaupun you coach suspect there's going to be halangan, but don't assume it. Avoid tanya soalan halangan at all cost. Avoid. Biar coach sendiri yang cerita. Okay. Okay. At all cost, avoid use the word halangan. Because we sebagai coach kan, kita tak tahu apa benda yang ni, mungkin kadang-kadang tu berderet-deret halangan. Ada yang tak ada halangan. Ada halangan besar, ada halangan kecil. Kan? Then so at that stage itu baru kita nak go to the action part, kan? So start daripada action part tu mungkin akan timbul halangan-halangan, tapi coach sendiri akan bagi tahu apabila dia start taking action. Right. So tindakan kan? Ya, tindakan. So what's the question? Soalannya? Datuk Ana kata dia nak ni kan, nak cuba kan, apa tindakan seterusnya? Tindakan seterusnya. Okey. Jadi saya rasa sekarang saya kena mulalah pergi bertanya di universiti. Whether dia nak ambil ke tidak seorang yang retired professor untuk membantu dalam penyelidikan, ya. Jadi mungkin itu the first one lah. Jadi because saya rasa not sure di mana yang akan ada tempat yang boleh saya masuk lah, ya, sebagai seorang pensyarah atau sebagai penyelidik, ya, di universiti. Jadi itu yang saya rasa saya kena pergi explore more lah. Selain daripada universiti, ada lagi tak tempat lain yang Datuk Ana nak cuba? Tak, saya rasa kalau selain daripada universiti tak kot. Maybe universiti sajalah tempat yang sesuai untuk saya lah, ya, because in terms of my experience yang I have, it has in the university lah. Okay, universiti tu yang universiti lain. Ya? Universiti yang mana satu yang Datuk pernah bekerja kat, atau universiti lain yang Datuk nak cuba? Nanti sekejap. Apa nama ni, yang itu kalau ada pun tak sekarang kemudian. Sekarang ni Datuk Ana kata dia akan keluar pergi ke universiti kan. So from there you boleh explain, ataupun minta dia sebutkan tindakan dulu. Jangan detailkan lagi. Kalau nak detail, sikit lah saya dengar tadi Datuk kata yang pertama nak keluar pergi universiti. Kalau nak ask question juga, boleh Datuk boleh cerita sikit nak pergi satu universiti ke dua universiti ataupun bagaimana, kan? Dekat situ. Kemudian lepas tu tanya tindakan kedua apa dia? Kan tak ada satu je kan? Satu. Datuk je cakap satu tadi. Dia tanya lagi, I boleh jawab lagi lah kalau you nak tanya lagi tindakan apa lagi kan. Okay. So ada lagi tak selain daripada ni universiti tempat lain? Ataupun ada universiti lain? Tapi di universiti saya ada beberapa rancangan lah, ya, whether research center atau di jabatan untuk mengajar, ya. Jadi di universiti ni banyak section-section dia kan. Jadi itu yang saya rasa saya mungkin boleh pergi bertanya di research center ataupun di jabatan sendiri untuk. So it's either teaching atau research. Okay. Lagi? Yusri? Ada. This something easy kan, tanya ataupun lagi. Tengok Dr. Haji selalu kata like, senangnya kalau kita lupa tak tahu tanya lagi kan. Itu tadi kata nak pergi tengok. Ada tindakan lain, ada tindakan lagi, apa lagi? Sampai
Dia kata okey itu saya tak ada dah. Then we move on. Okay. So tanya Datuk ni, Datuk lagi Datuk. Tindakan lain, tindakan lagi. Saya kata tadi saya kan interested in my job is always teaching, research, mungkin administratif. Jadi kalau administratif pun dalam universiti pun kita boleh tengok juga ya bahagian-bahagian macam alumni dia ada administrative post kat situ, which I have all the experience that is there. So maybe itu satu lagi tempat yang saya boleh tengok lah. Universiti. Saya rasa itulah 3 lah. Research, teaching or administrative post. Ini bila kita tanya pilihan dia yang mana satu tak? Nanti. Tak exhaustive lagi tu. Ada lagi. Tak ada kot. But for time being, I think that's the 3 that I'm looking at lah. Okay. So Datuk kata dah tak ada dah. Tindakan dia 1, 2, 3. Okay. Kemudian your next question apa dia? Okay, antara daripada Datuk tadi cakap research, thesis dengan admin. Research teaching dengan admin. Research teaching dengan admin. Okay, minta maaf. So antara ketiga-tiga ni kan, yang mana yang Datuk lebih prefer? Bukan, belum lagi. We want to come in. What question you should ask? Kita dah 45 minutes. Kita nak continue ke? Bagi lagi 5 minit ke? 5 minit. Okay. Kita selesaikan ini. This part. 5 minutes. Volunteer. Suban. Dalam kereta Pak Hashim. Dalam kereta. Ingatkan dalam roket tu. Radia. Oh, Puan Radia, mana pergi? Tak ada. Hasnul. Mana Hasnul ada? Hasnul. So, siapa nak sambung soalan ni? Nak sambung. Dah ni lah. Datuk kata dia akan ambil 3 tindakan. 3. Tapi siapa nak sambung soalan? That's vital question. So, antara 3 tindakan tu Datuk, yang mana satu Datuk rasa yang paling first, yang paling mudah untuk Datuk nak buat pada pandangan Datuk? Saya rasa research. Ya. Maybe bekerja di research center. Oh, saya dengar tadi Datuk kata research lah. Dan bagaimana dengan tindakan yang lain tu? Yang lain pun because saya rasa saya nak open my name, whether saya kalau ada opportunity dekat research center, that would be my first choice lah. Kalau ada untuk mengajar di jabatan, yes, saya boleh mengajar. Dan kalau administrative, anytime I can do it lah. Jadi yang I'm hoping more is on the research center lah. Okay, so research is your first choice lah. Okay. So kalau kata research ni adalah pilihan pertama Datuk, boleh saya tahu tak bila Datuk akan mula tindakan ni? As soon as possible. Saya rasa kalau bila saya dah kata kalau saya dah kata saya nak bekerja dan saya mungkin terus ke universiti minggu depan and just go and find out if there is any opportunity untuk sebagai dalam untuk buat research ya. So as soon as possible pada Datuk adalah pada minggu depan, betul? Ya. So mungkin Datuk boleh tulis kot untuk saya follow up balik nanti. Belum minggu depan Datuk akan dan
minit dah Pak Syed. Ha? Dah 5 minit dah kita bagi selfie. Dah, apa ni, is it under her control kah dia punya urus tindakan tu? Kan? Belum lagi. Mesti datang daripada diri dia sendiri kah? Ataupun husband kata pergilah kerja kah? Kita belum check lagi lah yang tu. Yang itu kan? So. Okeylah. Datuk Ruziati bagi 5 minit Pak Syed. Kita tak boleh Datuk. Pandailah dia menjawab. Saya bagi dia Datuk tulis dulu. Okey, so tindakan ni bila Datuk nak ambil minggu depan tu? Minggu depan dia cakap. Okeylah, Datuk T. Okey. Terima kasih Cik Yusri, Datuk Ana, Pak Hashim. Very fruitful discussion. Yusri, you jangan risau. Kita belajar. Kita sama-sama belajar. Practice. Yes, Practice tu. Itu yang penting. Practice. InsyaAllah. Okay, ada komen ke yang lain-lain nak komen ke? Macam mana? Meja tak bercakap apa pun. Meja tak ada ke dia? Dia on ke? Hilang meja. Masing-masing tinggal nama je kat situ. Yang lain-lain, Hisham, Hasnul pun tak ada. Mazlina. Puan Mazlina, ada komen apa-apa? Tak ada juga. Dr. Rozia, ada komen? Sila. Tak ada, silakan. Tak ada, saya tak ada komen apa-apa. Mendengar setia. Mendengar saja. Okey, Radia. Toti, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Minta maaf ya, saya ni on off sebab masih bekerja di waktu ini. Tapi saya berkesempatan saya mendengar lah. Okey, cuma feedback saya begini ya, Datuk. Saya juga sebelum ni ada masa MCO 2.0 tu saya jarang buat coaching. Bila saya start balik coaching dia macam kena gosok balik tau. So benda ni memang kena praktis dan apa yang Persatuan buat ni saya sangat setuju diteruskan lah. Sebab walaupun saya ni on saya dengar, saya polish balik, saya asah balik apa yang aku macam terlupa benda ni lah. In fact, Alhamdulillah semalam saya nak kongsi sikit, saya buat coaching untuk seorang yang ingin meninggalkan dunia gay. Sebelum ni saya ada kerisauan saya yang saya kongsi dengan Haji, dengan Cikgu Jasmi lah. Dan saya bukan tiru lah saya ambil sedikit apa yang Cikgu Jasmi buat untuk penagih dadah. Dan semalam bila saya buat follow up, Alhamdulillah dia dah berjaya meninggalkan, tidak melibatkan lagi diri dalam aktiviti begitu, dan dia dah mula solat dan dia nampak kesungguhan dia lah yang dia kata walaupun solat dia tertinggal dia akan ganti balik. So it really bagi saya memang saya pun belajar juga ni daripada Abang Yusri kan, sebab ada benda yang saya tertinggal. So baguslah bila Pak Hashim celah, we need that. So bila you dekat luar sana, bagi saya lah pengalaman saya, dilema ni ramai orang bila kita coaching ada dilema. So kita kan memang kena betul-betul pastikan antara dilema dia tu apa yang dia nak, mana satu yang dia nak dulu. So bila kita dah tahu betul ke nak ni, betul ke nak bekerja ni, berpencen ni tak boleh buat apa-apa ke, masuk pencen tu macam mana kan, adakah duduk rumah tak buat apa-apa saja atau duduk rumah boleh buat apa-apa, kata nak bagi manfaat tu semestinya bekerja saja ke. So kita kena tanya soalan macam ni lah, supaya kita punya coach tu dapat kesedaran. So itu je lah feedback saya untuk malam ni. Terima kasih semua. Okay, thank you. Terima kasih Radia. Tok T. Ya, saya. Ya, meja. Okey. Tadi kerja macam Radia lah. Kejap keluar, kejap masuk. Tu yang dengar je tu. Okey, saya menarik hari ni punya session quite menarik. Tapi kalau tanya saya, kalau dilema ni, kalau saya lah, saya banyak kepada soalan-soalan provoke. Contoh yang tengok tadi Datuk kata next week dia akan start as soon as possible. Kalau saya akan tanya, boleh bagi date
boleh bagi masa. Because kalau tidak, dia masih melayang-layang. Oh, next week. Hari Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. You know? Kita nak bagi dia cut off straight, dia dapat, okay, hari Senin aku nak pergi. Okay. So, kalau kita tak cut off benda tu, dia masih dilema. Oh, Selasa lah. Oh, Rabu lah. Khamis lah. So, kalau saya, in my style, saya akan pro. Saya nak exact, kalau boleh, hari Senin Datuk, okay, Datuk boleh, hari Senin. So, makna dia clear, hari Senin dia kena pergi. Kan kalau kita as soon as possible, next week ada 7 hari. You just 7 hari tu tak tahu bila dia pergi. Kan? Kalau saya punya style coaching, saya more macam tu lah. Saya banyak provoke, saya dapatkan dia punya maklumat awal dan saya akan compare. Tadi Datuk kata contoh Datuk kata dia nak kerja, dia nak fulfill tu. Tapi at the end kalau perasan tadi Datuk kata saya nak gaji yang sama macam saya. Tapi tadi kata nak kerja, tapi dia minta gaji yang sama. Nampak tak? Benda-benda tu yang kita boleh provoke sebenarnya. Betul tak? Datuk ada cakap tadi. Sorry Datuk. Yes, betul. Ada kan? Saya kata ada. So benda tu boleh provoke. Tadi takkan Datuk nak employ, kata nak kerja, just feel bagi manfaat, tapi you nak that salary. See? Kenapa? Tu. So benda-benda, banyak benda yang kita kena provoke dia. Because kita nak keluarkan dia daripada dilema dia. Itu my point lah. Okay, saya rasa lain mungkin banyak lagi orang lain. Okay, Datuk. Thank you. Okay, terima kasih Meja. Terima kasih. Hari. There was no more dilemma. Okay. No more dilemma dah selesai dah. So last part tu ialah tindakan. Yeah. So tindakan ni we don't go deeper yet kan. Sebab dah selesai. Pasal tu saya kata tadi selepas 3 tindakan yang Datuk nak buat tu, pasal tu that 2 critical question kita kena tanya. Sama ada yang tindakan-tindakan yang Datuk nak ambil tu, yang 3 yang disebut tu, sama ada di bawah kawalan Datuk sendiri. Nombor 2, sama ada ianya datang dari Datuk sendiri. Sebab kalau tidak, benda tu tak akan berlaku. Kan? So itu that, because at that point Datuk dah decide. Dia nak go out cari kerja. Okay? So tindakan tadi ialah tindakan untuk nak keluar cari kerja. Kalau nak provoke detail tu, bila exactly boleh bagi tahu tarikh apa semua tu, itu dalam penugasan bersama. Dah selesai dah semua. Sebab kita tak tahu lagi apa yang akan berlaku. Resources dia macam mana kan? Adakah halangan? Kan dia punya step and all that. So dah selesai itu baru kita datang kepada penugasan bersama tu exactly bila nak ambil tindakan ini. Tindakan ini bila, tindakan dan so on bila. Okay. So at that point mungkin you are not at that moment lah, Datuk dah make buat keputusan. Dia antara 2 dilema tu ialah dia akan keluar untuk cari kerja. Sekarang ni we are coaching Datuk untuk dapat kerja. Okay. Ya. Okay. Provoke, kalau nak provoke Datuk awal-awal tadi. Masa tengah dilema tu kan. Masa tengah dilema tu we can provoke to make her make a decision. Make a decision very fast. Yes. Betul. Ya. Betul Haji. Betul Pak Jim. Okay. Terima kasih Meja. Alright. Okay. Datuk macam apa perasaan setelah mendapat malam ni dapat coaching session? How do you feel? Datuk special, ada 3 coach, 4 coach. Ramai coach. Tapi rasanya kena korek lagi dalam. Saya rasa macam ada benda lagi yang saya boleh dikorek lagi ya. Tentang tadi yang Meja cakap tadi betul. You kata you nak gaji tu, you nak kerja, tapi you nak gaji tu, you nak bagi manfaat. So yang mana yang penting sekarang ni kan? Itu saya rasa kena korek lagi lah. Betul. So that sort of thing lah. Tapi other than that, saya rasa
Pak Hashim punya ni memang betul lah, instead of dilema kan, whether you want to go out and work, you want to stay at home. That one is clear. I want to. Jadi yang lepas pada tu, kerja ni pasal apa nak beri manfaat? Pasal apa? And then but I talk about gaji. So tu lagi satu. Yeah. Okay. So Dato' at the beginning tu kan, in the beginning tu mungkin you wait easily 30 minutes tu. Yang atas tadi. Okay. Okay. Dato'. Okay. Yeah. Yusri, how was your experience tonight? Yusri? Yalah. Sangat mencabarlah sebab saya betul akui lah, sebab saya memang tak ada buat pun sesi coaching sebab tak tahulah, sebab saya bertanya juga dekat office saya tu ada tak yang berminat nak buat coaching semua kan. So masing-masing mungkin dengan perkataan coaching tu lah kot takut kan. Jadi saya hanya belajar dengan diri sendiri je lah dengan masuk kelas-kelas macam ni. So itulah saya akui lah, memang kena banyak lagi praktis. Dan kena try carilah sesi coach kat luar, belajar untuk polish benda tu balik. Dalam sesi ni pun you cari, tak payah buat dalam sesi ni tapi buat outside the session. We can do another one. Baiklah Abang Yus coach lah saya, Abang Yus. Saya offer diri. Abang Yus, aduh hai. Jatuh. Saya baru tahu Abang Yusri berumur daripada saya. Itu yang mahal tu. Okay, Pak Hashim, last word from you, Pak Hashim. Last word, apa nak last wordnya is not okay. Macam untuk Yusri lah kan, kalau you buat, in case you nak practice, kalau you get stuck, don't say that you get stuck, you bantai je, balon je lah. Coaching bukan tahu pun, kan? Kan Jimat selalu beritahu, dia bukan tahu pun step by step, you bantai je lah. Kan? Asal je don't get stuck, nanti dia kata apa, ni coach ni nak coach tapi get stuck all the way. Sebab dalam ni semua dah tahu. Masalah dia dekat diri Pak Hashim tahu. Sebab dalam ni semua orang tahu kan coaching tu macam mana. Jadi nak bertanya yang bukan-bukan tu nanti tapi tak apalah, terima kasih banyak Pak Hashim. Kalau boleh cakap sikit. In the beginning tu you a bit formal tu kan. Relax sikit. Alright. Pada saya lah, salah satu sebab yang you ni get stuck tu. Okay. Yang saya boleh cakap sikit satu. Boleh dengar ke? Boleh. Okey, yang paling penting information gathering tu kena betul-betul dapat. Kalau kita sambil-sambil memang susah. That's why pentingnya information gathering tu awal-awal biarlah take time, bila dapatkan maklumat betul-betul then baru proceed. Kalau tidak, kita tak tahu apa nak tanya pun sebenarnya. So itu yang penting sebenarnya, information gathering tu. Take 15 minit, 30 minit pun tak apa, as long you tahu apa nanti you boleh soal dengan yang maklumat yang you dah ada dia cakap tadi, you boleh soal, you boleh soal dia nanti. Itu penting sebenarnya. Don't simple masuk buat macam kita pergi ambil coaching mula-mula tu yang kita tak tahu apa, tu tak boleh. Kena betul-betul tahu dia, apa dia nak, apa dia, siapa dia, kat mana dia kerja sebelum ni, apa dia buat sebelum ni, then baru kita boleh coach. Itu kena dalamkan sikit information gathering lah. Itu saya punya apa ni lah. Okay, thank you. Betul. Okay, terima kasih di atas kerjasama semua. Malam ni kita mencatat kehadiran 10 orang. Jadi walaupun tak ramai tapi kita gain a lot of knowledge lah malam ni. Anybody else want to say something? Tak ada? Okay, kalau tak ada, sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Cik Yusri, pada Dato' Anwar, Hashim, pada semualah yang bersama-sama kerjasama malam ni. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada moderator kita. Salam. Terima kasih. Dan terjun. Terima kasih semua. Okay. Terima kasih Pak Hashim. Hasnul muncul. Baru Hasnul muncul. Terima kasih semua. Lemah macam tu.
Hero masuk last macam tu lah. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih semua ya. Okay. Okey, terima kasih semua. Terima kasih. Okay. Okay, Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. End the session. Kak Shin dah keluar. Okay, Ya. Assalamualaikum Tok. Okay, bye. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.